Okey, tentang adrenal, kelenjar adrenal ni, dia dekat bawah pinggang. Dia kalau you all boleh nampak ni dekat atas ni. Okey, dekat atas ni, right? Kelenjar adrenal ni. So kelenjar adrenal ni dia orang kata apa ya? Dia ada layer. So setiap layer tu dia menghasilkan different hormon. So ada dalam 5 hormon tak silap saya kelenjar adrenal ni boleh hasilkan. Okey, dan salah satunya adalah kelenjar untuk kita sebut epinephrine and norepinephrine. Dulu kita sebut adrenaline. Biasa dengar perkataan adrenaline rush, betul? Alright. Adrenaline tu nama lama. Nama baru dia sekarang epinephrine. Okey ah. Tak apa, nanti saya tunjuk. Saya rasa saya ada buat link. Yang ni pun tak ada dalam slide asal. Saya buat tambah sikit lah. Okey. Ni saya tambah slide ni saya tambah je. Alright. Ni tak ada dalam slide asal. Saya ambil daripada Google je gambar ni. Okey, ada beberapa ni hormon-hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal. Mineral corticosteroid, glucocorticoids, androgen. Androgen ni dia pecah kepada estrogen dan juga testosteron. Okay, right? And then catecholamines. So dia keluarkan adrenaline lah. Lama-lama adalah adrenaline dan noradrenaline. Nama baru adalah epinephrine. Right? And dia juga menghasilkan somatostatin. Okay. Setiap hormon-hormon ni mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Cortisol, for example, cortisol ni dia terlibat dengan sistem tenaga. Contohnya, aldosteron ni dia terlibat juga dengan penyerapan cecair dan juga mineral. Alright? And then estrogen ni dia terlibat dengan kita punya reproductive system, hormon yang terlibat dengan reproductive system. Okay? And then yang ni adrenaline. Ni contohnya, yang ni antara hormon yang selalu orang sebut yang membuatkan jantung kita tiba-tiba berdetak dengan lebih kencang tu. Kan? Selalu kita katakan, sekarang kita duduk dalam keadaan relax, jantung kita beat 70 beat per second, lebih kurang kan, relax. All of a sudden kita nak kena lari, kita jogging. So jantung kita meningkat. So kenapa dia boleh meningkat dengan lebih kencang tu ataupun dengan lebih kuat tu, salah satunya kerana ada stimulasi hormon daripada epinephrine ataupun adrenaline lah nama-lamanya, okey, kepada jantung. Sebab itulah jantung tu boleh pump dengan lebih kerap, lebih cepat. Okey. So far boleh follow? Kan? So saya nak bagi tahulah benda-benda ni yang ada kaitan. Sebenarnya boleh nampak tak? Anatominya adalah kelenjar. Anatominya adalah buah pinggang. Tetapi bagaimana buah pinggang ni boleh mempengaruhi fungsi tubuh kita? Tadi saya baru cerita kesannya fungsi bagaimana jantung kita berfungsi. Jantung adalah anatomi. Tapi fungsi tubuh apabila distimulasi oleh hormon, dia menyebabkan jantung kita berdegup dengan lebih cepat. So maknanya lebih banyak banyak darah dapat dipumpkan. Betul? Itulah fisiologinya. So nak kaitkan anatomi dan juga fisiologi. Okay, let's go back kepada slide tadi Okay, regarding early burnout. Okay, early burnout ni sebenarnya dia ada kaitan dengan orang kata apa recovery. Kita kena faham, kita dekat Malaysia ni suka mengejar pencapaian awal. Okay? Kita ada kecenderungan untuk everything kalau boleh nak sukses. Umur 7 tahun kalau boleh world champion lah. Kalau boleh lah. Kecuali lah dalam sukan gimnastik ke yang sesuai dengan dia lah kan. Tetapi in most sports kita dah terlalu concern dah. Kalau kata tim bola, kalau ada 10, kalau lawan dengan Ajax Amsterdam boleh beat dia orang, maknanya kita dah sukses. Contoh. But it's just 10 years old kids, 11 years old kids, 12 years old kids. Right? Pembesaran pun tak berlaku dengan habis lagi. We should allow them to grow. Ambil masa untuk they grow, because of kita kena ingat setiap individu dia akan reach puberty, akal balik pada masa yang tidak sama tetapi pada tempoh yang lebih kurang sama umurnya. Right? Tetapi setiap orang tu pada timing yang berbeza. So the moment dia mencecah akil balik, waktu tu akan banyak perubahan hormon berlaku dan pembesaran juga banyak juga akan affected right pada masa itu. But in our country in general, kita terlalu cepat. Everything nak terlalu cepat. Kita nak result tu instant. Kita tak cukup sabar.
That's the problem lah. I'm sorry to say, but this is how we work for many decades. Alright, kita terlalu risau. Under 16 kalau tak champion seolah-olah kita dah end of the world lah. Under 14 kalau tak champion, end of the world dah. Betul? Rasakan tak? And kita put so much pressure kepada kids. We put so much pressure on the kids. Just put ourselves in their shoes. Put ourselves in their shoes. Okay? Let kids be kids. But at the same time, kita nurture dia orang untuk ada certain value dalam diri yang baik, yang mereka boleh progress. So not necessarily terus nak jadi champ tu. Of course being champion seronok. Siapa ibu bapa tak seronok tengok anak mereka jadi champion, betul? Kalau saya pun seronok anak saya jadi champion. But we have to understand that human development untuk setiap individu adalah berbeza. So we need to take care of them carefully. Let them progress dengan proper. So jangan risau tentang tu. Cuma kita punya sistem jadi macam gitu kan. And kita suka short term. Kita suka short term result. So that's why atlet kita after 20s mostly gone. Kalau perasan lah. Okay, sukan tertentu saja masih survive. But ada sukan-sukan lain kadang-kadang kita hasilkan world champion umur 14, 15, 16 world champion, but then gone. Okay, so we have to understand maybe ada something wrong yang kita buat dalam development kita, right? So benda ni besar, so saya tak boleh nak go into detail sebab dia melibatkan banyak faktor, biomekanik, nutrition, psychologist, dari segi training method. So banyak pihak kena duduk sit down balik untuk come up dengan proper development program. Not only bila sebut development program, it's not about talent ID semata-mata. Okay, it's bigger than that. It's bigger than that. Alright. Okay. So saya skip lagi kepada pancreas. Ini antara kita break sekejap. Kita break pukul berapa sepatutnya? Kalau ikutkan jadual, takut nanti kan terlajak pula nanti. Saya tak tengok jadual lah. Saya tahu pukul 2 je saya masuk. Pukul berapa kita break? 4 ni. So you all boleh follow lagi ke? Ke nak break pukul 4 ikut time? Okay boleh Kalau saya membosankan kacau-kacau saya tau. Alright Okay, manalah tahu kan saya ni membosankan ke kan topik ni kan. Saya buat macam ni tuan-tuan. Kenapa? Sebab saya tahu kalau kita nak cerita sains dia jenuh nak faham. Tapi saya buat dalam konsep macam ni, you all boleh relate terus. Okay kita buat macam ni, terus boleh relate. Okay, now kita go kepada hormon pancreas. So pancreas ni dia secara umumnya dia hasilkan dua hormon utama. Dua hormon utama iaitu insulin dan juga glukagon. Okey insulin dan glukagon. Cik Adam ada nak tanya ke? Perasaan macam on mic. Cik Adam ada nak tanya? It seems like the mic is on kan? Okay, tak apa. Alright. Pancreas hasilkan dua hormon yang utama iaitu insulin dan glukagon. Semua orang biasa dengar insulin tapi jarang dengar glukagon, betul? Glucagon, glukagon. Okay? So insulin yang ni yang selalu orang manipulate dalam marketing produk dan sebagainya. Okay, now saya nak bagi you knowledge so that you tak senang being manipulated and you lebih faham tentang diri you. Bila kita ambil apa-apa makanan yang mempunyai glukos, okay, yang akan meningkatkan paras glukos, means kita punya bahasa mudah paras gula dalam darah. Okay Bila paras gula dalam darah kita atau glukos dalam darah kita normal adalah 5 milimol per liter. 5.5 ke 5.5 macam tu lah range dia. Normal 5.0 hingga 5.5, lebih kurang itu. Apabila kita makan selepas setengah jam, 1 jam, maybe up to 2 hours, paras glukosa kita akan meningkat sehingga boleh jadi 9, 10, 11 bergantung kepada makanan yang kita ambil. Kalaulah kita ambil makanan yang memang tinggi dengan karbohidrat ataupun sugar, mandi dah. Alright. So that ada possibility paras glukosa itu akan meningkat dengan jauh pagi ke dah mandi? Tinggi. Pagi dah mandi. Tetapi dah tu kan tidak mandi. Risau. Kalaulah insulin kita, hormon yang dikeluarkan oleh pankreas,
pankreas kita tak ada problem, dia akan menghasilkan insulin yang cukup, Kenapa okey, lah kau untuk ni? merendahkan semula paras glukosa tadi. So fungsi insulin adalah untuk mengawal glukosa daripada terus meningkat dan membahayakan tubuh. Boleh faham dekat situ? So dia nak kontrol, nak turunkan balik ke paras normal. Insulin kerja dia nak, kalau ada berlaku naik, dia nak rendahkan balik. So macam mana dia rendahkan? Dia bukan rendahkan terus paras gula tu. Dia ambil, dia simpan dekat mana? Dia akan simpankan glukosa yang berlebihan tadi daripada paras normal tu, yang lebih-lebih tu ke dalam hati dan juga ke dalam otot. Itu cara dia buat kerja. Right, insulin. Saya ulang insulin dia buat kerja apabila berlaku peningkatan glukosa dalam aliran darah, okey, dalam peredaran darah. So dia kurangkan dan mengembalikan ke paras normal dengan mengambil lebihan glukosa untuk disimpan di otot dan juga di hati. Alright, dua tempat ni dia disimpan. Okey glukosa tu disimpan di dua tempat ni, di otot dan juga di hati. So that sekiranya otot dan hati dah penuh, glukosa dah penuh, bila dia simpan di otot dan hati, nama dia dah bertukar jadi glycogen. Nama glukosa tu dah tukar jadi glycogen sebab dah simpan dalam tu dua tempat tadi. Right? So katakan ada lagi lebihan, setelah dah simpan semua ada lebihan lagi. So lebihan itu akan di-convert menjadi lemak. Okay, sebab itulah orang Malaysia dia kata dia selalu salahkan nasi. Betul? Kita perasan tak orang kita kalau kata nak kurus ataupun kalau orang yang ada masalah obesity, dia kata engkau makan nasi banyak. Engkau banyak makan nasi, kau jangan makan nasi. Kau tak makan nasi, kau okey. Biasa kan? Ayat tu sebenarnya salah. Saya betulkan. Sepatutnya kita kena faham benda ni. Sepatutnya kita kawal pengambilan makanan kita. Kita kena kawal pengambilan nasi kita. Orang suruh makan nasi sebab ia adalah sumber karbohidrat utama yang boleh diperolehi dalam region kita ni. Kita bukan macam Eropah makan pasta. Tuan-tuan perempuan sanggup makan pasta hari-hari? Saya tanya. Jawab soalan saya. Dapat free. Pagi. Dapat free makanlah. Tak boleh tahan kan? Tak boleh tahan. Hari-hari telan pasta. Carbonara, malam bolognese. Tengah hari carbonara, malam bolognese. Try tengok tuan-tuan. Juga roti canai campur teh tarik. Kita mesti ada juga benda-benda tu. So my point is, it's not because of the nasi. The problem is we consume too much nasi. So cut the intake, control the intake. That's the truth. That's the right way. Okay? Kenapa? Kita salahkan nasi. Kita lupa kita minum air kok. Contohnya lah, contoh. Kan? Right Okay. So my point is dia buat satu dinding je dulu untuk control. Jangan buat yang lain dulu, satu je dulu. And then the glucagon, another one hormon yang dihasilkan adalah untuk meningkatkan paras glukosa. Insulin menurunkan paras glukosa ke paras normal. Glucagon mengembalikan paras glukosa ke paras normal kalau sekiranya berlaku penurunan. Contoh, kita on diet lah kononnya, tetapi on diet yang salah. Kita tak makan. Itu tak makan ni. So that kita punya pemakanan sangat sedikit. Kita mungkin ambil coki-coki satu dengan biskut 4 segi tu sekeping. Itu saja untuk siang hari. And then kita minum air kosong saja. You just imagine if you do that on daily basis, your punya blood glucose level will be very low. Okay? So, bila blood glucose level rendah, hormon glucagon akan dikeluarkan oleh pankreas untuk ditingkatkan balik paras glukosa itu kepada paras normal. Macam mana dia nak tingkatkan? Dia breakdownkan dia pecahkan balik glycogen yang telah disimpan dalam hati dan juga otot tadi tu yang ada tu untuk keluarkan, untuk top up dalam peredaran darah. So maknanya daripada storage glukos kita dalam otot dan hati terkeluarkan, masukkan dalam peredaran darah, so paras glukosa dalam darah akan kembali meningkat ke paras normal. Okey, itu fungsi glucagon. Boleh faham dekat situ tuan-tuan?
Boleh follow? Okay ya. So, saya nak, ada soalan? Saya ada satu soalan. Okay, silakan. Okay, kalau Cik macam insulin dengan glukagon ni, kalau dia tak function dengan baik, dia akan efek hormon leptin dengan ghrelin juga. Okay. Ya, ghrelin ni dia pasal dia ada kaitan dengan kita punya selera lah. Kan? Dia ada kaitan dengan kita punya selera makan. So yang tu another story lah. Okay, that's another story. Sebabnya dia yang tu dia lebih kepada kita punya sense of rasa nak makan. Tetapi pankreas dia hanya concentrate kepada paras glukos sahaja. Okay? Dia hanya concentrate kepada paras glukos sahaja. So maknanya kalaulah katakan kita nak exercise. Okay, now kita normal. Kita normal. Tadi saya bagi cerita sekejap ada macam ada chat saya habiskan dulu saya bagi habis tu saya akan kembali ke chat. Okay. Katakanlah sekarang kita normal, kita tak ada masalah makanan ke apa, kita tak ada masalah high blood sugar ke, kita tak ada low blood sugar ke, kita normal. But now kita nak exercise. Betul? Kita nak exercise. Right Petang ni lah, katakan petang ni kita nak pergi jogging, let's say half marathon. Kan? Contohnya buat 20 km half marathon lari. Contoh 21 km lari. So now kita perlu gunakan tenaga yang banyak, betul? So that bila kita guna tenaga yang banyak daripada especially sumber glukos kita, means that kita punya paras glukos normal kita akan makin lama makin menyusut. Tapi kita tak boleh benarkan ia terus menyusut, sebab kalau menyusut sangat banyak, dia membahayakan keselamatan kita. Alright, termasuk otak punya function. So, apa yang pankreas buat ialah pankreas mengeluarkan hormon glukagon untuk breakdownkan glycogen ataupun simpanan glukos dalam otak dan hati tadi untuk keluar dan kembali ke dalam peredaran darah. So that kita punya paras glukos sentiasa normal atau lebih sikit daripada normal. Lebih sikit waktu exercise itu biasa. Itu biasa. Ketika exercise, paras glukos kita meningkat daripada normal, itu biasa. Sebab badan kita ketika itu dia memberi isyarat bahawa we need the energy. Kita perlukan sumber tenaga. So that's why paras glukosa ketika exercise slightly tinggi daripada normal. Itu normal. Okay? Itu normal. Right Saya kembali kepada chat. Okey, sejauh mana sistem endokrin ini memainkan peranan dalam pertumbuhan kanak-kanak yang aktif dalam sukan? Okey, sebenarnya sistem endokrin ni dia wujud daripada budak-budak tu kecil lagi. Beza dia kematangan sistem tu sahaja. Alright? Tetapi endokrin ni yang melibatkan pertumbuhan kanak-kanak adalah dekat thyroid. Okey, thyroid. Yang lain-lain tu fungsi dia fungsi biasa sahaja. Sebab setiap kelenjar ada fungsi-fungsinya. Tapi yang related dengan pembesaran okey adalah dekat thyroid. Alright So Aldrian, you punya question adalah in terms of using fat as fuel, how does that work physiologically? Okay. So soalan ni ada related dengan nutrition, especially those yang mengamalkan pendekatan keto. Okay, keto, keto dietary intake. Okay So lemak ni sebenarnya kena faham macam ni. Tenaga kita akan guna tenaga kita tu dengan lemak tu apabila sumber karbohidrat ataupun glukos kita dah mula menyusut. Kena faham Bila sumber karbohidrat ataupun glukos kita, sumber glukos kita dah mula nak habis, dia tak akan habis. Glukos takkan habis dalam tubuh. Glukos habis, kita akan habis. Sebab otak kita, kefungsian otak hanya fungsi dengan glukos. Dia tak fungsi dengan fat, dia tak fungsi dengan protein. Right? Dia fungsi, sumber tenaga dia adalah glukos. So that's why sumber glukos kita tak akan habis. Dia akan menyusut. So bila dia menyusut, barulah top up penggunaan tenaga daripada lemak. Okay ketika exercise. So that untuk menyusutkan sumber glukos, dia ada beberapa kaedah. Kalaulah setakat lari anak untuk tempoh 15 minit, 20 minit, jangan mimpi kita guna lemak tu. So lemak tu tak guna pun, dia ada je dalam tubuh kita. Alright, dia adalah kaedah-kaedahnya. Alright untuk kita susutkan paras glukosa tu dulu. Okay, so kecuali you memang mengamalkan keto diet, apabila you mengamalkan keto diet, definitely you akan ambil karbohidrat sangat sedikit. Sebab orang yang mengamalkan keto diet, dia tak ambil karbohidrat. So dia punya understanding ialah bila lebih banyak sumber tenaga daripada lemak, itu saja yang tinggal dalam badan atau banyak dalam badan, kita akan guna yang tu saja. So memang betul, badan akan guna lemak sebab itu saja yang ada.
sumber karbohidrat sangat sedikit. So dia kena reserve untuk function sistem otak dan saraf kita. So kita tak ada pilihan lain dari menggunakan lemak. Point saya mudah saja. Walaupun from physiologically ia tidak mustahil, tetapi kenapalah kita seksa tubuh kita? Itu soalan saya. Kenapa kita seksa sistem fisiologi tubuh kita yang sebenarnya boleh function properly bila cukup sumber glukos? Itu point saya. Alright? Okay. Nur Wahyu kata, adakah jika jumlah hormon yang berlebihan boleh merosakkan rangsangan fungsi tisu atau organ? Okey, macam ni. Hormon ni dia ada orang kata apa, inhibitor ataupun macam Swiss. Kalau dia dah mula berlebihan dan tak perlu lagi digunakan, dia akan keluarkan badan akan keluarkan hormon lain untuk matikan dia atau stopkan dia. Okey, dia akan saya bagi contoh. Sekejap, saya bagi contoh dengan ini. Kita balik kepada slide yang pasal kelenjar tadi tu. Okay. Right. Saya bagi contoh dekat slide ni, saya dah tunjuk contoh somatostatin kan. Somatostatin ni adalah satu hormon yang boleh digunakan untuk menghentikan penghasilan satu hormon yang lain. Sebagai contoh, saya pergi ke slide yang ini. Ni saya dah prepare awal sebab saya menjangkakan dah soalan-soalan ni akan keluar. Okey boleh nampak tak hypothalamus? Boleh nampak pituitary gland? Right? So that hypothalamus ni akan keluarkan hormon yang merangsangkan pituitary gland menghasilkan hormon pembesaran, growth hormone. So apabila growth hormone ni makin meningkat, kita boleh nampak ni increase, dan dia tak boleh sentiasa tinggi. Sampai satu masa bila dia dah cukup dan dah tak perlu lagi atau berlebihan, kita perlu menghentikan dia. So macam mana kita hentikan dia? Hypothalamus ni dia akan rangsang buah pinggang kita ni dekat page yang dekat yang ni, dekat kelenjar ni untuk keluarkan somatostatin. So balik kepada page yang tadi. So bila somatostatin ni keluar, dia akan buat apa? Dia akan menghentikan signal dekat pituitary gland ni. Dia akan pergi dekat sini. Dia kata, stop, jangan keluarkan lagi hormon tu. Dan function dia dah habis lah. Once dia dah buat function kerja dia habis lah, dia gone lah. Kan? Dia dah digunakan untuk menghentikan penghasilan growth hormone. So senang cerita, hormon-hormon ni dia bukan setakat fungsi dia untuk menyebabkan sesuatu berlaku. Dia juga boleh menyebabkan sesuatu tu berhenti. Boleh faham dekat situ? Puan Wayu? Jika terlebih atau terkurang rembesan hormon akan menyebabkan, sekejap saya baca Jika terlebih atau terkurang rembesan hormon akan menyebabkan efek kepada pertumbuhan. Okey, kita kena tengok macam ni. Betul yang poin saya cakap tadi. Sekiranya berlaku kelebihan, kalaulah ada hormon lain boleh kontrol dia, so lebihan itu akan kembali kepada normal. Yang jadi masalah dia, jawapan ni, yang menjadi masalah apabila hormon tu keluar berlebihan dan secara normalnya ia tidak kembali kepada paras normal. Yang kita panggil terma dalam sains kita panggil homeostasis. Apabila tidak berlaku keseimbangan itu yang membuatkan kegagalan organ tertentu. Boleh faham dekat situ nama-nama ni ada keluar exam? Tak ada. Saya nak bagi you all faham. So Puan Wahyu boleh faham poin saya dekat situ? So kalaulah berlaku kelebihan atau kekurangan akibat tidak normal, ada penyakit, ada kegagalan pada organ, then ia mungkin ada kesan kepada organ-organ yang lain atau fisiologi yang lain. Right? Sebab dia saling berkait. Tapi selagi kalau kata sama-sama hormon dia boleh saling counter, then shouldn't be a problem. Clear? Nampak macam simple. Right. Saya sambung sikit lagi tentang reproduktif punya hormon. Ada ovari dan juga testis. So ovari akan hasilkan estrogen dan progesteron. Lelaki akan hasilkan testosteron. Right? Ini adalah untuk reproduktif kita lah. And in fact testosteron juga digunakan untuk development of muscles. Untuk penghasilan tisu otot. Sebab itulah kita tengok ada setengah orang menyalahgunakan. Boleh. Kan?
ada orang menyalahgunakan testosteron, dia ambil pil ke atau injek ke hormon testosteron untuk membentuk ataupun meningkatkan pembentukan tisu otot, alright so that panjang lebar saya cerita dekat part ni, right tapi benda ni sebenarnya menarik sebab you all boleh nampak macam mana dia boleh berkait dengan kehidupan dan juga berkait dengan amalan ataupun pelaksanaan dalam sukan. Tapi saya kata testosteron boleh meningkatkan sumber jisim otot tu, kena faham biarlah berlaku secara natural bukannya secara paksaan.